Apa khabar semua? Korang pernah dengar tak pasal Keika? Keika ni kalau korang nak tahu, dia sebenarnya adalah kereta dari Jepun yang sangat cute. Nak kata Keika ni kereta segmen A pun tak boleh sebab dia lagi kecil dari segmen A. Kalau dekat Jepun sana, Keika ni kiranya kereta yang paling kecil yang kita boleh declare sebagai road legal. Kalau kecil lagi dari kereta ni dah tak boleh drive secara legal dekat atas jalan. Dan lately saya perasan trend Keika ni macam jadilah dekat Malaysia ni. Memang banyak sangat penjual kereta recon bawa masuk kereta ni dan ramai pula yang membeli walaupun harga dia kadang-kadang tak padan dengan saiz dia. Jadi jom kita tengok apa sebenarnya tarikan Keika ni, apa model yang sangat popular masuk Malaysia dan mungkin last kali kita nak tengok berbaloi ke kalau beli Keika ni. Okey, jom kita tengok. Sebelum tu kalau korang nak info lagi banyak pasal teknologi automotif, cara penjagaan kereta, market automotif yang semasa, tips-tips beli kereta dan macam-macam lagi, saya akan hantarkan email kepada anda setiap minggu tentang info-info ni untuk tambahkan ilmu pengetahuan kita semua. Saya panggil projek ni Nota Ahad dan paling best Nota Ahad ni percuma je, tak perlu bayar apa-apa. Jadi saya jemput anda untuk sign up pada Nota Ahad ni. Gunakan link dekat bahagian description dekat bawah. Pergi dekat situ, masukkan email, dah settle. Sekali lagi, free of charge tau. Dah lah free. Lepas tu tiap-tiap minggu akan dapat email, termasuklah bahan bacaan saya dan apa saja yang menarik dalam dunia otomotif. Memang jimat masa sebab korang tak perlu lagi dah cari dekat tempat lain. Dan saya memang saja buat Nota Ahad ni percuma supaya kita ramai-ramai dapat tambah ilmu pengetahuan dalam bidang otomotif ni. Okey, jom sambung balik. Jadi Keika ni sebenarnya kategori dia start pada tahun 1949 yang mana kerajaan Jepun pada masa tu diorang nak bagi sikit kelonggaran lah, ataupun diorang nak bagi teks dengan insurans yang murah sikit dekat rakyat diorang. Tapi syarat dia, kereta tu mestilah di bawah saiz yang tertentu. Dan saiz tu memang kecil lah. Power output pun tak boleh besar. Kalau dekat kawasan kampung-kampung pula, Jepun mudahkan lagi urusan insurans sampaikan owner tak payah declare pun kereta tu sama ada tempat parking ataupun tidak. Kalau kata tengah bandar-bandar besar, kalau tak ada parking tetap, memang insurans akan jadi lagi mahal. Jadi untuk Keika ni dia macam special sikit. Kos tak guna kereta ni jadi murah. Dah lah kereta pun kecil, power kecil, maknanya jimat minyak, teks pula rendah, insurans murah. Kiranya Keika ni jadi sangat cepat popular dekat Jepun ni. Sampaikan jualan Keika ni pada tahun tertentu lebih kurang 1/3 dari semua kereta yang dijual dekat sana. Sebagai contoh lah saya bagi, pada tahun 2018, 7 daripada 10 best selling cars dekat Jepun adalah Keika. Dan tak lain tak bukan, model yang paling glamour adalah model jenis van kotak yang kecil tu. Hari tu saya perasan Nas Abdullah ada review kereta yang macam Honda N-Box dan beberapa lagi Keika yang lain. Jadi itulah model yang popular. Tapi kalau kita fikirkan balik kan, walaupun kita rasa Keika ni macam best, rasa macam bagus sangatlah orang Jepun ni, sebenarnya dekat Malaysia pun dah lama dah buat kereta-kereta kecil ni. Contohnya Pro 2, dari dulu lagi buat kereta yang cute. Contohnya macam Kelisa, lepas tu Pro 2 Kenari, Pro 2 Azia. Ini semua kereta yang kategori Keika lah kalau dekat Jepun. Even Proton pun pernah buat Proton Juara yang dulu orang kutuk tu. Cuma mungkin Juara ni dia terawal sangat daripada masa dia, dan masa tu orang tak faham lagi konsep Ultra Mini van ni. Jadi sebenarnya Malaysia pun tak kurang hebatnya dari segi market Keika ni. Dan kalau ikutkan peraturan dekat Jepun ni pada awal-awal dululah dalam tahun 50-an, bila habis Perang Dunia Kedua, lebih kurang waktu kita merdeka lah, orang Jepun ni sendiri ramai yang tak mampu nak beli kereta. Jadi industri otomotif dekat sana memang hidup segan mati tak mahu. Jadi untuk bagi industri ni berkembang, government dia pun wujudkan satu kategori kereta yang murah tapi enjin dia mesti kurang dari 150cc. Ini 50-an dulu Kalau lebih dia akan jadi mahal. Jadi benda ni bagi peluang kepada rakyat dia. Kalau dia ada duit lebih sikit, dia boleh guna kereta. Lebih selamat sikit lah berbanding motosikal. Lepas tu kalau buka kedai contohnya, senang sikit lah nak buat delivery kalau naik kereta ni. Jadi 150cc ni kalau korang fikirkan, besar enjin Waisuku je. Enjin Waisuku tu pun enjin canggih, jadi jauh lagi power dari Keika tahun 50-an ni. Maknanya memang kecil sangat kereta tu dan dia tak boleh nak pergi laju pun. Kalau bawa barang berat sangat, tak boleh gerak agaknya. Kereta tu pun sangat basic, tak ada teknologi apa sangat. Tapi lepas tu, bila kereta pun makin canggih, teknologi enjin pun dah berkembang. Pada tahun 80-an, diorang naikkan lagi limit enjin Keika tu
kepada 550cc dan lepas tu tahun 90-an naik lagi kepada 660cc. Jadi zaman ni memang banyaklah manufacturer yang buat K-car ni. Cuma sales dia turun naik lah. Dan bila zaman sekarang ni, K-car ni dah jadi canggih gila dan penuh dengan teknologi yang dulu hanya ada dekat kereta full size saja. Contohnya K-car sekarang ada aircon, lepas tu ada turbo, ada yang 4-wheel drive, ada yang power. Jadi orang Jepun sekarang tujuan dia beli K-car ni bukan lagi sebab dia tak mampu nak beli kereta full size macam zaman 50-an dulu. Tapi memang K-car tu dah cukup cantik, dah cukup canggih. Memang dah cukup dah dengan keperluan diorang. Tak payah guna kereta full size pun tak ada masalah. Contoh macam van yang comel tu, bukan kata orang yang buat bisnes je beli, tapi orang biasa pun beli untuk dapatkan interior space yang besar sikit. Lagipun kalau beli K-car ni, road tax memang murah sikit dari kereta biasa. Lagi seronok lah diorang. Cumanya bagi government pula lah, tak bagus lah sebab kutipan cukai akan berkurang. Jadi dalam tahun 2014 macam tu, kerajaan Jepun ni pun dia kurangkan sikit insentif yang dulu owner K-car ni sangat enjoy. Kiranya sekarang ni tak ada beza sangat lah kalau beli K-car dengan kereta full size dekat sana tu. Cuma orang Jepun disebabkan option untuk beli kereta kecil ni ada, diorang lagi prefer pun kereta yang comel-comel ni. Sebab dekat kawasan bandar sana, cost of living sangat tinggi. Ada kereta tu pun satu kemewahan lah. Kalau betul-betul tengah bandar tu, diorang tak ada own kereta sendiri pun. Nak pergi mana-mana, naik public transport je. Sekali-sekala je lah nak jalan jauh, diorang sewa kejap kereta. Dari segi ekspor pula, disebabkan banyak manufacturer yang buat K-car ni dekat Jepun. Contohnya macam Honda N-Box, Suzuki Jimny, Honda S660 dan banyak lagi. Banyak juga kereta ni sebenarnya dieksport ke pasaran luar, termasuklah Malaysia. Cuma dekat Malaysia ni, manufacturer sendiri tak beranilah nak bawa masuk sebab demand tak tinggi. Jadi kalau nak beli Honda N-Box contohnya, tak boleh lah beli dekat Honda. Nak kena beli dekat seller kereta recon. Nak beli yang betul-betul baru, memang tak dapat. Nampak gaya macam dekat Malaysia ni, siapa yang beli K-car ni memang kena betul-betul minat lah. Memang susah nak cari sebab lain. Sebabkan harga K-car ni kadang-kadang boleh jadi lagi mahal berbanding kereta full size dekat negara kita ni. Contohnya Suzuki Jimny tu, tak sampai hati saya nak sebut harga dia dekat sini. Cute tu memang cute lah, cuma dia special sikit lah sebab dia boleh masuk off-road. Tapi harga dia memang lain macam. Ada juga kereta K-car yang sekarang ni dah jadi collector item. Contohnya macam Suzuki Cappuccino. Sangat cute dan sangat fun untuk drive. Owner kereta ni kata macam beli 4 kereta terus. Dia 4 dalam 1. Sebab bumbung dia boleh ubah daripada yang ada bumbung penuh, lepas tu dia boleh susun supaya macam ada frame dekat tengah tu. Dia boleh juga jadi targa dan last kali dia boleh jadi convertible. Canggih kan? Tapi kereta-kereta yang unik macam ni, korang kena faham lah, owner dia pun tak nak jual, jadi harga akan maintain tinggi macam tu. Tapi kalau tak dapat beli dari Jepun pun, tapi anda minat juga kereta-kereta cute ni, boleh je beli Pro 2 Kelisa tu. Tak pun Pro 2 Kenari ataupun Proton Juara. Ni saya ada satu soalan dekat anda ni, Myvi tu boleh masuk kategori K-car tak? Cuba komen dekat bawah. Sekali lagi, jemput sign up pada Nota Ahad di mana saya akan email anda info-info best pasal dunia otomotif setiap minggu secara percuma saja. Jom kita tambahkan ilmu ramai-ramai. Link ada dekat bawah. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.